السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Azza wa Jalla yang tidak terhingga di atas kurniaannya dan limpah rahmatnya ke atas kita. Kita masih lagi diberi taufik dan hidayah, diberi hidayah dan taufik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi dan kita lebih meningkatkan ibadah kita ketika masuk Ramadan dan sampai pada hari yang ke-9 pagi ini kan. Jadi Alhamdulillah kita dalam suasana ibadah lagi. Itu majlis ilmu, majlis yang dihadiri oleh para malaikat, majlis pengampunan, majlis ketenangan, majlis rahmah, majlis yang dipohon keampunan untuk mereka oleh segala makhluk yang di langit dan di bumi, sehinggakan ikan di air. Kata Nabi SAW, hatta al-hitan fil ma', sehinggakan ikan di air mohon keampunan untuk orang-orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu. Jadi Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita sentiasa berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sentiasa berada dalam suasana ibadah. Tak kisahlah dalam keadaan kita sambil bekerja ke, kan? Maknanya dalam keadaan berjaga ke, di mana kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah sambungan kita pagi ini masih lagi dalam kenaan dengan bab yang berkaitan dengan ahkam al-janaiz daripada sakit sampai kepada kebumian lah. Hadis daripada bab yang ke-147 muka surat 154. Apa yang dibaca orang yang putus asa dalam hidupnya. Babun ma yaquluhu man ayisa min hayatihi. Orang yang masih putus asa daripada hidup, masuk dia rasa aku ni nampaknya macam nak mati lah. Masa macam nak mati lah. Kita rasa, itulah rasa macam tu kan. Sakit ni macam makin lama makin berat. Makin lama makin berat. Rasa mungkin tak lama ni. Mungkin dia rasa macam tu kan. Kita bila kita sakit kan, sakit yang berat lah. Kalau sakit demam sesama tu mungkin kita masih happy lagi lah kan, tak fikir lagi. Tapi kalau fikir tu yang terbaik lah. Jadi hadis 917 dalam kitab tu, sebab nombor hadis dalam kitab ni berbeza, tak sama kan. Kalau saya dalam kitab Arab ni nombor lain 912, kitab ni 917. Kata musannif rahimahullah ta'ala dengan sanadnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha
Qalat, dia berkata, yakni Aisyah berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa bil maut. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Jadi maknanya aku telah melihat Rasulullah SAW wa huwa bil maut, ketika Nabi sedang menghampiri kematian ya. Nabi SAW wafat di dada ataupun di riba Aisyah radhiyallahu anha. Ini kerana wafat ni. Aidahu qadahun fihi ma'un. Di sisi Nabi SAW ada qadah. Qadah ni mangkuk lah ataupun bekas air. Fihi ma'un, padanya ada air, bekas yang ada air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah. Sedangkan baginda sallallahu memasukkan tangannya dalam bekas air tadi. Thumma yamsahu, kemudian Nabi sallallahu menyapu wajhahu, wajahnya bil ma'i, dengan air. Sapu wajah dengan air. Sapu muka dia dengan air tadi kan. Sebab air ni biasanya sifat dia sejuk, penenang pun dia jugalah air tadi kan. Sebab tu ketika orang marah-marah ni, Nabi suruh dia berwudu ya, lagi baik mandi ataupun terus selam dalam kolam ya, sampai hilang panas. Marah ni panas kan. Jadi sakit ni pun panas juga. Dan marah tu penyakit. Sakit, demam ni pun panas. Demam panas, sejukkan dia dengan air. Kalau kita demam panas dulu, maknanya doktor akan letak air batu kan. So, air batu kat kita supaya apa, suhu tu cepat turun. Sampai yaqul, kemudian Nabi bersabda, Nabi berkata, Allahumma a'inni, Nabi berdoa, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. A'inni, tolonglah aku, ala ghamaratil maut, di atas kepayahan kematian, syada'idil maut, kesakitan, wa sakaratil maut, dan sakit nak mati. Mati ni sakit ya. Rawah Tirmizi, diriwayatkan oleh Tirmizi. Jadi maknanya kesimpulan mati ni sakit asalnya ya. Tapi bila maknanya orang yang dalam keadaan dia mati, dia melihat sesuatu yang boleh hilangkan sakit ya. Apa dia nampak syurga, nampak nikmat, nampak apa malaikat yang bawa kafan syurga, wangian syurga kan. Jadi kesakitan tu maknanya mungkin dia reda lah. Wallahu a'lam. Kita tak tahu nak cerita lah, sebab kita belum mengalami. Tapi kita akan alami lah. Tapi minta jangan lagi lah kan. Kita minta panjang umur lagi, supaya banyak lagi pahala kita boleh buat, dan derajat kita lagi tinggi dalam syurga lah insya-Allah. Yang tertingginya itulah dia Al-Firdaus tu kan. Itulah yang kita dambakan, itulah yang kita inginkan, itulah yang kita hajatkan, itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap masalah, supaya kita dapat syurga Al-Firdaus. Ini dia. Ini Nabi sallallahu mana susah sakitnya nak mati. Ghamaratil maut, syada'idil maut, payah ni, sukar kematian tadi. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang akan rasa sakarat ni. Semua orang akan rasa ghamarat ni. Itu. Jadi kita minta Allah tolong kita lah ketika nak mati tadi. Jadi hadis ini menjelaskan tentang sifat mana beratnya sakaratul maut. Dan maknanya kita dia menganjurkan kita ni berulang-ulang sentiasa memohon kepada Allah Ta'ala bantuan dan pertolongan dan keteguhan. Kenapa? Kerana para anbiya alaihi wassalatu wassalam ni, para nabi ni sayyidul rasul, sayyidul rusul, sayyidul anbiya, nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para anbiya yang lain, semua mereka minta keteguhan, as-sabat, keteguhan, dan kemudahan untuk mati ni. Kerana beratnya kematian itu, yang pasti semua kita akan hadapilah. Itu dia. Jadi bertawajuh, fokus kepada Allah Ta'ala dengan berdoa.
Tawajuh ni macam fokus lah, fokus. Ya? Dengan berdoa kepada Allah Ta'ala, dia akan meringankan sakaratul maut ketika sakaratul maut itu sedang datang kepada kita lah, ketika kita nak mati. Ala kulli hal, hadis disebut hadis dari sudut sanad ala dhaif, tapi maknanya ada hadis-hadis lain yang datang menunjukkan makna yang sama dengan dia lah, tentang kesakitan ketika menghadapi kematian. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku ni, doa dia. Ya? Ni. Mari. Ini doa. Okay. Hadis riwayat At-Tirmizi, tapi di sudut sanad dia lemah lah. Sudut sanad, tapi makna dia sahih. Ya? Bacalah. Bila kita baca, bila kita baca sekarang, tak masalah. Minta Allah tolong kita di atas sakaratul maut kan. Kita bukan tahu tengah-tengah duduk di kerusi ni kan, lagi kita tahu malaikat maut yang lain. Kan? Malam bangun kita tak bangun. Orang ingat kita tidur. Orang nak tutup lampu dah petang, tengok tak balik lagi ke? Ngantuk sebab macam tu ke? Mungkin tahajud atau mungkin mula yang mungkin dia baca malam tadi dalam solat dia mungkin 15 juzuk ke, tak tahu kan? 15 juzuk tarawih boleh buat tak? Tak try lagi macam mana? Betul tak boleh. Dekat Jawa sana 30 juzuk semalam. Jawa kan? Ada satu tempat di Mesir, tengok di Mesir 15 juzuk semalam. Sampai pagi, sampai subuh. Yang hak 30 juzuk tu dekat-dekat nak habis, dekat-dekat nak sampai subuh, baru habis baca. Cepatlah sahur, minum air sikit, buat rumah semua kan. 30 juzuk semalam. Maknanya dia orang buat 20 rakaat lah. 6 juzuk lah. Itu lah, berapa juzuk? 1 rakaat, berapa juzuk lah. Tapi tak sebenarnya tarawih tak nak boleh duduk. Duduk. Masalah apa berhenti pergi makan tu, betul biar duduk semayang. Ataupun kalau tak letak betul kan. Ataupun tidur dulu, orang rukuk je kalau jadi panjang lah orang solat. Kita satu page pun dah lutut dah bergegar. Dah bergegar lutut satu page. Imam baca satu page tu dah. Tapi kalau imam baca sedap, kita tak rasa kan. Kalau imam baca sedap, Masya Allah, merdu suara dia. Saya ingat mungkin satu juzuk pun boleh kot, Masya Allah. Sebab tu dia orang belum baca imam yang sudah sedap baca ni kan. Kalau baca macam kita baca ni, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Ini surah Ad-Duha pun kita dah rasa goyang-goyang. Ya. Ini dia. Jadi ini doa dia. Minta. Bila-bila nak baca lah. Ingat baca. Pandai baca kan masa sakaratul maut saja kan. Ya, bila-bila sekarang boleh Allah Ta'ala. Ni Nabi SAW baca ketika nak sakit kan. Sakit nak wafat. Gitu. Apa yang kita nak ucapkan, ini dia. Ya. Sekarang kalau kita nampak kan, kalau waktu sakit kan, jadi kita tahu lah dia sedang habis sakaratul maut kan. Tapi kadang macam tak kata dia duduk je ataupun dia duduk, kita tak nampak dia pun. Macam dia melalui kata macam mana Allah Ta'ala. Biarlah, dia sendiri yang rasa. Dia sendiri yang merasainya. Kita melihat begitu, yalah. Ada yang sakit kan. Tapi orang beriman ni, dia nak mati, dahi dia berpeluk lah kan. Mautul mu'min bi'araqil jabin, dahi berpeluk. Itu mautul mu'min, kematian orang beriman. Itu tanda, tanda husnul khatimah tadi. Baik. Tapi maknanya ini tidak menafikan kalimah la ilaha illallah tu kan. La ilaha illallah inna lil mauti la sakarat kan. La ilaha illallah. Jadi itu kalimah la ilaha itu maknanya harga dia syurga lah.
La ilaha illallah ketika nak mati tu, last kalimah terakhir dalam hidup kita, harga dia, bayaran dia adalah syurga. La ilaha illallah, kalimah tauhid. Kalau ditimbang dengan segala dunia dan isinya, berat kalimah la ilaha illallah tadi. Jadi kita minta kita mati dengan kalimah inilah. Ya. Baik. Bab seterusnya, dia kata anjuran wasiat kepada keluarga si sakit, keluarga pesakit lah. Dan siapa saja yang melayaninya, maksudnya yang menjaganya untuk berbuat baik kepadanya. Sebab jaga orang sakit ni kan, siapa pernah jaga orang sakit? Kan? Kita mungkin tak pernah jaga orang sakit. Orang sakit yang kita sakit, yang dah, terutamanya mak ayah kita yang dah tua, yang pakai pampers, yang dah hilang dia punya ni. Kalau yang masih okey ada lagi, itu tak teruk sangat. Yang ni dah hilang dah, dia tak boleh fikir tak apa dah. Dia jadi tak ingat apa dah. Pakai pampers. Lepas tu dia buang pampers dia sapu kat dinding semua segala najis dia tadi kan. Apa? Itu maknanya ujian berat tu. Boleh sabar tak boleh sabar. Ya, kawan saya sampai hari dia menyesal kan, tapi dia jaga mak ayah dia lah, jaga ayah dia baik, menjaga. Tapi kadang-kadang kan manusia ni, ayah dia tak ingat apa dah. Dan ayah dia lebih besar daripada dia. Dia pula seorang anak lelaki nak kena jaga ayah dia, nak pergi bawa pergi toilet, nak pergi cuci apa semua kan, nak suruh dia bangun, tak nak bangun, tak nak cuci, dia terpaksa angkat ayah dia gigit dia. Kan? Oh, jadi ujian. Sekarang sampai malam tadi boleh sebut. Sampai sekarang ternyata teringat masa menyesal. Masa menyesal kan. Oh. Kalau boleh nak patah balik. Nak jaga lagi elok ayah dia. Ayah dia dah meninggal. Seorang lelaki-lelaki, yang lain semua perempuan. Dia nak jaga ayah dia. Kan? Lepas tu dia pun dah sihat. Adik-adik perempuan tak hantar pergi tempat pusat jagaan. Dia tak nak hantar. Lama-lama terpaksa. Kan? Terpaksa. Sebulan tak sampai. Lepas tu dia menyesal sangat lah. Kan? Menyesal. Pusat jagaan. Tapi dia pergi tengok. Dia tengok pun tak pergi tengok dekat. Takut dia nak balik. Akhirnya mungkin dia dah stres kot. Sampai masak lah cerita dia. Doktor bawa hospital, meninggal lah. Sampai hari ni dah dia menyesal. Tapi kan dia buat benda yang tak baik tak lah. Dia jaga dia lah. Semuanya begitu. Kan contoh kata wasiat kita ni, kalau ada kawan kita besar dengan kawan kita, kuat semangat jaga. Kan? Ada seorang ni kawan sekarang dia jaga mak dia, jaga ayah dia. Kan? Orang yang sakit lah, yang sakit. Tapi itulah dia memang ujian. Ya. Kalau kita boleh sabar, kita tahu kalau kita boleh sabar tak sabar kan, masa tu kita tahu tinggi langit tu ataupun rendah langit tu kita tahu lah. Jadi maknanya wasiat, pesan kepada keluarga si sakit dan siapa saja yang melayaninya, yang jaga pesakit tadi, untuk berbuat baik kepadanya dan sabar terhadap susahnya mengasuh, menjaga orang pesakit ni. Jaga orang sakit ni bukan senang. Akhirnya orang yang jaga orang sakit ni dia bersakit. Dia sakit sebab jaga pesakit. Kan dia mari stres dan sebagainya, tapi kena buat juga. Sabar, kena sabar, wajib sabar. Tak boleh tengking-tengking. Kan? Allah sebut wala tanharu rumah. Jangan tengking mak ayahmu. Kena kuat. Cakap boleh lah depan ni. Jadi kayak kita berdoa lah supaya jangan jadi kita. Sebab tu kita berdoa kepada Allah, janganlah kita sampai umur yang tua, yang Al-Kibar ni kan, tua yang sampai tak ada apa dah. Ni dah tak boleh buat pahala dah. Ni tak ada kan. Ni selagi ada ni tak apa. Kalau yang ni waras, tak apa. Masih ada perasaan malu lagi kan. Ni bila dah tak waras ni, itu masalah dia. Jadi itulah berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita tu macam tu, dihindarkan macam ni kan. Biarlah mati sekali, dua-dua mati kan. Lepas suami dia mati, dia 5 minit lepas tu dia pun jalan juga. Dia buat macam mana kan.
Sehidup semati tak juga. Sebab kau itu mati dulu, lepas tu dia mati pula kan. Ada yang dia jaga ayah dia, dia tak kahwin, jaga ayah dia. Ayah dia mati, lepas ayah dia mati, dia pula mati. Jadi orang ni macam-macam kan. Itu kelebihan pahala Tuhan nak bagi pada siapa-siapa yang dia nak bagilah. Jadi kalau bagi kita boleh sabar ke tak sabar ke? Ini dia. Demikian juga wasiat kepada orang yang dekat kematian. Begitu juga kita berpesan anjuran ni bagi kita yang hidup, yang ada dekat orang yang nak mati tadi. Seperti orang yang mau dieksekusi kena qisas atau had dan lain, orang yang nak dihukum kena qisas atau seumpamanya dihukum bunuh ke apa kan. Dia ada hukum gantung, poin hukum gantung. Hukum gantung ni bukan hukum yang Islamik lah. Kerana dia menyiksakan orang yang dihukum tadi. Itu dia. Jadi bagi pesan, sebab tu orang yang dah tahu saat dia nak mati kematian dia, bukan dia tahu je lah. Secara kita 99% lah macam orang yang dalam penjara yang nak dihukum gantung kan. Tapi dia pun tak confirm lagi nak mati ke tak, selagi tak dijerut dengan tali tu kan. Mungkin kat-kat nak dijerut, agung dah bagi ampunan kepada dia, dia tak jadi mati. Belum mati lagi lah maksudnya, tapi tetap akan mati. Itu. Jadi orang yang macam ni dia boleh bertaubat, beristighfar, buat baik, kan? Allah Ta'ala Maha Pengampun. Hadis An Imran bin Al-Husain, radhiyallahu anhuma. Ini dua ni ayat sahabat Nabi. Imran sahabat, ayah dia pun sahabat Nabi lah, radhiyallahu anhuma. Anna imra'atan min Juhaynah, bahawa seorang wanita daripada kabilah Juhaynah, atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya hubla min az-zina, dalam keadaan dia mengandung akibat berzina. Faqalat ya Rasulullah asabtu haddan, tentulah dia ni pernah berkahwin lah wanita ni. Dia kata, Rasulullah, aku telah melakukan perkara yang boleh didirikan had ataupun hudud ke atasku. Asabtu haddan, aku telah melakukan perkara yang boleh didirikan, ditegakkan hukum hudud ke atasku. Fa'aqimhu alayya, maka dirikanlah dia ke atasku, laksanakanlah ia atasku. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha, maka Rasulullah pun memanggil. Da'a ni menyerulah, da'a ni doa ni seru. Kita berdoa tu mana kita menyeru, berseru. Ya Allah, itu doa lah tu. Allahumma, doa ni mana panggil, seru. Maka Rasulullah memanggil waliya, wali dia, bapa dia ke siapa tak kisahlah, wali dia. Faqal, maka kata Nabi SAW, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepada dia. Nabi suruh buat baik, jangan pukul dia, jangan apa, buat baik, bagi makan ke dia macam biasa. Jangan marah-marah dia, jangan maki-maki dia, jangan tegak-tegak dia, jangan menyakitkan hati dia. Ahsin ilaiha, buat baik pada dia. Fa idza wada'at fa'tini biha, apabila dia melahirkan nanti, maka bawalah dia datang kepada aku. Fa fa'ala, maka wali tadi pun buatlah apa yang Nabi SAW perintahkan. Fa'amara biha, dalam riwayat lain cerita lebih detail lah, bahawa dia datang tadi maknanya bawa baby kan, baby, tapi Nabi suruh balik susukan dia selama 2 tahun. Dia pun balik susukan baby sampai 2 tahun. Dan bawa baby tadi kan dah umur 2 tahun, dah lama dah 2 tahun ni. Kalau dia tak datang pun Nabi tak suruh cari dah. Nabi tak suruh tulis kat kalender tak kan. Terus sekian-sekian kita akan hukum orang sekian-sekian, tak ada. Kalau dia tak datang pun Nabi tak suruh cari dah. Dia mohon taubat, ampun daripada Tuhan, Allah Ta'ala Maha Pengampun dah. Tapi dia takut sampai macam tu lah. Perempuan ni takut sampai macam tu. Dahsyat ketakutan dia tadi. Dia nak juga supaya laksanakan hudud. Dia bawa baby dia, dukung baby kan. Baby pun
pegang makanan lah, pegang roti. Maknanya dah 2 tahun kan, budak kan, tak berhajat pada susu mak dia lah. Jadi 2 tahun dah boleh berjalan semua kan, boleh main, dah boleh cakap sikit dah kot kan, bawa baby dia. Jadi diserahkan baby tadi pada wali dia. Fa'amara biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah perintahkan wanita itu kan, fasuddat 'alaiha thiyabuha, diikat kain dia kan, supaya nanti bila dia menggelepar nak mati kan, tak terdedah aurat dah. Dan macam mana itu hukum Allah Ta'ala yang Allah perintahkan kena buat. Kalau kita beriman, nak kata kejam tak kejam, ini bukan sebab kita kejam, ini cerita perintah Tuhan. Maksudnya bila dia buat, dia kena dunia, akhirat tak kena. Bila dunia dia kena, akhirat dia tak kena lah. Kalau tak kena dunia, dan mungkin tak kena juga di akhirat. Sebab Allah Maha Pengampun, tapi dia sendiri yang nak, dia sendiri yang datang cari, minta. Nabi tak suruh orang pergi cari dia pun. Dia sendiri yang nak kan, dia tegakkan hukum ke atas diri dia. Betul, bagi orang yang nak merejam dengan batu ni tak boleh kesian pula, tak boleh ada sekelumit perasaan kesian dalam hati, tak boleh berbuat. Cuba bayangkan, cuma nak kita kena taat kepada perintah Tuhan tadi. Syurga ni bukan murah, syurga ni mahal. Tapi hukum Tuhan tu ada hikmah yang sekarang kita tak tahu, nanti kita tahu. Kita tengok orang kafir, orang putih dia lah baca Quran kan, cerita pasal apa nama siksaan yang Allah sebut pada ahli neraka kan, dia kata Tuhan ni kejam ni kan. Tapi sekarang pun dia tahu. Dia kata kalau aku dulu baca ayat ni, aku kata Tuhan ni kejam. Tapi sekarang aku baca, aku kata memang patut buat Tuhan buat hukum macam ni kan. Tengok Israel buat apa dekat orang Islam kan. Gitu. Siksaan dalam neraka. Macam mana siksaan dalam neraka? Dan di antara sifat kaifiat Tuhan sebut siksaan dalam neraka ni dalam surah ni. Ya. Tengok. Ayat ni yang dia baca, orang putih ni, surah apa dia? Dia lambat detect. Ni dapat ada ayat ni. Surah Nisa ayat 56. Orang putih ni baca ayat ni, saya tengok dalam YouTube lah. Baru ni kan, dia baca ayat ni, dia kata kalau aku baca ayat ni dulu, dia kata aku kata Tuhan kejam. Ya. An-Nisa ayat 56. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Innallaha kana 'azizan hakima. Sungguhnya orang-orang yang kafir ya dengan ayat-ayat kami, ya, sawfa nuslihim nara. Oh, ada suara ni. نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Ayat ni yang baca, kata kan, setiap kali kulit-kulit mereka masak, nadijat ni masak kan, mana dia masak kulit dia, hangus bakar kulit-kulit mereka, kami tukar dengan kulit yang baru kan, untuk mereka merasai siksaan. Mana siksaan ni berterusan, tak ada belas kasihan kan, tak ada belas kasihan. Jadi belas kasihan Tuhan ni apa dia? Di dunia ni lah. Di akhirat belas kasihan Tuhan hanya untuk ahli syurga aja, ahli neraka tak ada belas kasihan. Ini dia. Baik, kita kembali tadi cerita tentang wanita tadi kan. فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها. Tapi benda ni lah, dia jadi berlaku tapi jarang berlaku lah. Kisah seorang lagi, kisah Ma'iz kan, sahabat Nabi juga, Ma'iz radhiyallahu anhu. Dia pun dia lelaki, ada perempuan, dia berzina juga, Ma'iz kan. Kemudian dia pun kena hukum rejam juga.
Tapi dia tak tahan sakit, kena rejam, dia lari. Dia lari orang baling dia dengan rahang muntah, kena kepala dia mati. Nabi kata kalau kamu biar Tuhan ampun hari awal. Nabi kata ke sahabat, jadi kalau kamu biarkan dia lari macam tu kan, tak tahan sakit, dia lari. Kan? Dah ampun dah dosa dia. Tapi wanita ni yang direjam dia, kan? Nak ceritanya apa? Pesanan dia tetapkan An-Nawawi tetapkan hadis dalam bab wasiat kepada keluarga yang wanita nak mati dia lah, supaya berbuat baik pada orang yang nak mati tadi. Nabi suruh dia buat baik kepada dia kan, cerita dia. Tapi itulah kisah wanita ni, maknanya kan lepas tu thumma shalla 'alaiha. Bila Nabi solat ke atasnya, bila Nabi solat ni lah Umar tanya, ya Rasulullah, tusalli 'alaiha fa hiya zaniyatun, adakah engkau solat ke atasnya sedangkan dia wanita yang berzina atau berzina? Nabi kata, laqad tabat taubatan, sungguh telah bertaubat dengan satu taubat, law qusimat ala ahli Madinah, law ala 70 min ahli Madinah law sa'adhum, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taubat dia, pahala dia kalau dibahagikan dengan 70 orang penduduk Madinah ni, cukup untuk mereka masing-masing masuk syurga dengan pahala tu. Satu pahala taubat dia, kan? Maknanya mencukupi bagi 70 orang ahli Madinah. Masa bila? Masa tu lah, pada kalangan para sahabat Nabi, ya. Dahsyat taubat dia. Radhiyallahu anha, Allah redha terhadap dia. Dia telah melakukan kesilapan dan dosa dalam manusia yang tak melakukan salah dan silap. Ada silap besar, ada silap kecil. Tapi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat itu sentiasa terbuka. Baik, pengajaran daripada hadis ni adalah wasiat ataupun pesanan lah. Pesanan terhadap orang yang dah hampir ajal dia, supaya keluarga dia tadi berbuat baik kepada dia. Itulah kita kena dengar orang yang beri semangat, motivasi pada kita. Sebab dia tak lama, mungkin yalah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, mungkin sampai 10 tahun kan. Tapi kena jaga lah, kena buat baik ya. Kena buat baik macam tu. Baik, kemudian pengajaran hadis juga, penzina apabila dia mengakui sedang dia berakal, kan? Maknanya maka diterimalah pengakuan dia tadi dan dilaksanakan hukum hudud ke atas dia. Kemudian disyaratkan untuk melaksanakan hukum hudud ni, mana tidak boleh melampauilah kemudaratan dia tadi. Maksudnya tidak boleh memudaratkan dia pada perkara selain daripada hudud tu. Maksudnya kita nak seksa dia sebelum melaksanakan hukum, mana boleh, tak boleh lah. Kena berbuat baik pada dia sehingga dilaksanakan hukuman, kena bagi makan semua tadi pada dia. Itu. Dan itu juga maknanya ketika wanita tadi dia mengandung, ada baby dalam perut dia, ada janin. Kalau dia rejam dia sampai mati ketika dia mengandung tadi, dia akan matilah yang dalam perut dia tadi. Sebab yang dalam perut pun ada salah apa? Yang buat salah tu ibu dia. Tapi bila dia rejam masa dia hamil, maka dia pun akan mati juga lah. Jadi itu ihsan syariat Islam kepada orang yang melakukan kesalahan tadi. Itu dia. Jadi kemudian pengajaran daripada hadis ni, hukum hudud ni, kan? Maknanya itulah. Berapa kali ya berlaku zaman Nabi SAW hukum ni, kan? Kisah wanita Juhainah ni dan kisah Ma'iz, 2 kisah ya. Okay? Yang lain tak tahu berlaku tak berlaku. Kalau berlaku pun dia tak berlaku, Nabi tak suruh pun. Macam kisah isteri kepada Hilal bin Umayyah, kan hadis ayat contoh pasal li'an tu. Kan ayat li'an. Ya, li'an surah apa? Tak tengok. Ya. Ya. Ni An-Nur, kan? Ayat Nur ayat 10-26 ni. Ayat 6. An-Nur ayat 6.
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. Ini ayat 6, 7 dan 8, 9, 6 sampai 9. Ya, 4 ayat lah. Maknanya ini kisah Hilal bin Umayyah. Ya, jadi Rasulullah, macam mana kalau saya nampak isteri saya berzina dengan orang, ya, sahabat-sahabat kata, Nabi kata, syahadah jika tidak belakangmu, datangkan persaksian jika tidak belakangmu. Belakangmu dia bila 80 rotan bawa saksi. Dia dah ada saksi, dia seorang kan. Dia kata demi Allah, Allah akan selamatkan belakang aku. Dia kata demi Allah, Allah akan selamatkan belakang aku. Maka Allah turun ayat ni. Hilal bin Umayyah yang tak pergi perang Tabuk tu kan, salah seorang bertiga. Dia seorang. Ya. Jadi maknanya, jadi bila dah Nabi panggil kan, suruh li'an, hukum li'an. Maka masing-masing sampai berapa? 4 kali kan. 4 kali dia kena bersumpah bahawa dia orang yang benar. 4 kali. Yang kelima, kan, bahawa dia kena kata laknat Allah ke atas diri dia kalau dia orang yang berdusta, yang dituduh tipu. 4 kali dia sumpah dia benar dengan nama Allah. Yang kelima tu dia kena sumpah atas diri dia bahawa laknat Allah ke atas dia kalau dia orang yang menipu. Dia bersumpah. Lepas tu panggil isteri dia pula suruh bersumpah. Kan? Sampai yang keempat, yang kelima ni isteri dia tergagap, ditelakak maksud dia. Kan? Diam, dia diam. Lepas tu dia kata, la afdal qaumi, aku tidak akan malukan kaumku. Dia bersumpah. Nanti bila lahir anak tadi, Nabi suruh pergi tengok anak tu serupa dengan Hilal ni kan, serupa dengan lelaki yang dituduh berzina tadi. Pergi tengok serupa dengan kawan tu yang dituduh tadi. Nabi kata kalau tidak, kerana ni hukum dia aku dah rejam dia. Kan? Itu kisah lah, itu kisah sabab nuzul ayat. Tapi nak cerita apa tadi? Ada juga orang tak mengaku. Ada orang tak mengaku di zaman Nabi SAW 40 dosa ni kan, dia pun tak mengaku pun. Tapi kesudahan wanita tu tak tahulah macam mana. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi begitulah dia. Baik. Kalau dikenal di dunia, di akhirat memang terlepaslah. Tapi kalau tak kenal di dunia, di akhirat urusannya kembali kepada Allah. Sebab apa orang yang melakukan dosa besar ni, kita ahli sunnah wal jamaah berintiqad bahawa urusan dia kembali kepada Allah. Insya'a ghafara lahu, kalau Allah nak, Allah akan ampunkan dia dengan rahmat dia yang meliputi segala sesuatu, kan? Dan kalau Allah nak, Allah akan siksa dia dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala apa yang Allah putuskan hukuman ni tak keluar daripada rahmat, tak keluar daripada adil. Ya, Allah Ta'ala maha merahmati dan Allah Ta'ala maha adil. Sebab tu Allah kata, wala yadhlimu rabbuka ahada, Tuhanmu tidak menzalimi seseorang. Wa ma rabbuka wa ma kana rabbuka bizallamin lil 'abid, kan? Tuhanmu tidak menzalimi hamba-hamba dia. Hadis menjelaskan tentang rahmat syariat kepada orang-orang beriman. Ya, jadi sentiasa dicari kelonggaran dan keuzuran. Nabi tanya, kamu waras tak? Masa kan, masa dia mengaku tu Nabi tanya, yang dalam ma'is lelaki ni, kamu waras tak? Gila tak? Kamu silap kot, gini kan. Nabi cuba untuk elakkan supaya tak dihukum sahabat tadi. Tapi dia kata, dah, sungguh. Ya, dia bersungguh-sungguh. Maka Nabi SAW melaksanakan hukum tadi kan. Tanyalah. Baik, kesimpulan hadis ini jelas tentang
Maknanya orang yang hampir mati, tak kisahlah mati dengan sebab nak dihukum ke, mati dengan sebab sakit ke, kita nak mati. Jadi kita ni sebagai waris dia, kita berbuat baik pada dia lah, ya, dengan bersabar dan sebagainya lah. Gitu. Kemudian bab seterusnya, jawaz qaulil marid ana waji'un. Harus orang sakit dia cakap, aduh sakit lah, saya sakit. Boleh kita cakap, au syadidul wajah, sakit sangat, pedih sangat, ataupun sakit sangat kepala ni, dan seumpamanya, boleh. Bukan makruh. Kenapa? Jika tidak kita cakap tu kerana kita merungut-rungut dan menzahirkan rasa tak redha, tak apalah. Tapi kalau kita kata pedih lah dan sakit lah, bukan dia merungut, tapi dia nak sebut dia sakit, kan? Macam kita nak aduh, ya kan? Kita aduh, ya kan? Aduh itu memang dia sakit, kita kata aduh, ya lah, kan? Gitu. Jadi maknanya boleh, bukan berdosa. Bukan tak boleh kata aduh langsung, aduh tak boleh, bukan tak boleh. Ya, boleh lah nak kata, kan? Kita kata tu pun sakit tak hilang juga pun. Cuma mungkin rasa puas kot kan hati tu, aduh, kan? Rasa lega sikit kan? Dia senyap bukan kancing gigi kan. Kalau dia senyap kancing okey, tapi tu dia takkan kata juga, oh sakit lah, sakit semua lah, kan? Atau dia nak beritahu dekat orang, tak ada masalah, bukan makruh kita beritahu dekat orang kita sakit, tak makruh pun. Bahkan supaya apa, dia boleh doakan untuk kita. Dan saya sakit lah, tak boleh datang kelas gini-gini. Kita tahu kawan kita sakit, syafakallah. Kita pun as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka yang tahur insyaAllah. Pokoknya dia orang bagi semangat kepada kita. Itu pasti doa, kita rasa lebih lega lah, insyaAllah. Hadis dalam bab ini ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia kata, dakhaltu ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku. Okay? Aku masuk menemui Nabi sallallahu, kata Abdullah bin Mas'ud, sedang baginda sakit. Yu'aku ni sakit, demam. Ya? Famasastuhu, maka aku sentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu innaka latu'aku wa'kan syadidan. Ya Rasulullah, engkau ni demam sangat ni, berat ni. Yalah. Faqala ajal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya benar Nabi kata, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum, muttafaqun alaih. Sungguhnya aku sakit, maknanya sebagaimana sakit dua lelaki di antara kamu. Maknanya dua orang tu, kalau kita demam 38 darjah. Berapa 38? Demam 40. 38 kan? Bila 2 hari lepas 39 darjah. Saya nak kata tengok 39 darjah tu, dia pandangnya 39, 38. Ini suhu orang demam, kan? Kesian budak pergi sekolah, ya Allah. Kan tahu budak sekolah kan panas. Kesian. Tambahan puasa kecil dia 2 je 3 tu puasa lah. Semayang je 7 tahun kita kena suruh dia semayang. 10 tahun kita rentan sikit kalau dia tak solat, kan? Puasa tak? Puasa lagi tak balik, tak wajib lah. Biar bila dia nak buka, lepas tak balik lagi. Siap tengok, kan? Putih pipi mulut dia kering. Tengah-tengah panas sekolah. Kena sekolah petang, sekolah pagi tahan sikit. Tapi ni pun bukan sekolah pagi saja, pagi petang, sekolah rendah. Sekolah menengah ya, pagi ataupun petang, kan? Sekolah rendah ni kesian. Pagi, lepas tu balik siap, pergi pula petang. Bagus juga lah, dia petang main di rumah. Dulu saya kecil-kecil sekolah pagi saja, petang masuk hutan, tangkap ikan, semua dan sebagainya, kan. Balik tak dapat macam orang lah. Itu dia. Jadi Nabi SAW demam, 2 orang demam. Ini kali 2 orang, 76 darjah. Mana bang? Kakak 100 darjah.
duduk sebelah dia, kita dah tak apa dah, Abdullah bin Mas'ud dah. Dia dah pegang tu, kita ni sakit teruk ni, panas teruk ni. Nabi kata, aku dua. Sebab apa? Sebab pahala Nabi SAW tak sama dengan kita. Ganjaran Nabi tak sama dengan kita. Sakit dia lebih daripada kita, dan sabar dia lebih, lapar dia pun lebih. Tengoklah masa hari perang Khandaq tu kan, sahabat ambil keping batu ya, ikat di perut, nak bagi betul tu orang belakang ni kan. Nabi 3 keping batu, 3 keping ikat Nabi SAW. Lihat. Baik, kita banyakkan selawat kepada Nabi SAW. InsyaAllah semoga kita dapat bersama dengan Nabi di syurga sana, insyaAllah. Ya. Kita tak nak bayang rupa Nabi jauh lah kan. Ada orang mengaku turunan Nabi, kalau betul dia turunan Nabi, adakah muka dia sama dengan wajah Nabi SAW atau fizikal dia ataupun sifat dia sama dengan sifat Nabi SAW? Tak ada, ada orang sama. Ya. Abu Lahab pun turunan keluarga Nabi juga, Abu Talib pun keluarga Nabi SAW juga. Gitu. Hadis seterusnya, wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni min waj'in istadda bi. Kata Sa'd bin Waqqas, ni cerita kisah masa Fathu Makkah. Fathu Makkah ni masa ketika penaklukan kota Makkah tu kan. Sa'ad pun bergerak, tapi sampai sana dia jatuh sakit. Sahabat-sahabat ni dia takut mati di Mekah ni. Pasal apa? Pasal dia dah tinggalkan Mekah tu kerana Allah Ta'ala. Dia tinggal rumah-rumah mereka, harta benda mereka selai sepinggang, pergi hijrah kepada Allah Ta'ala. Dia takut terpadam pahala hijrah mereka tadi. Dia suka untuk mati di tempat hijrah mereka, sebab wajib bagi mereka hijrah tinggalkan tanah air mereka tadi. Jadi mereka rasa tak seronok, takut mati di situ kan. Rasa tak seronok lah. Nanti sahabat sebab semua akan tinggalkan mereka balik ke Madinah. Jadi itulah Rasulullah kata, aku ni rasa macam nak mati dah. Tapi Nabi kata, kamu tak mati lagi. Ya. Maksudnya Allah Ta'ala akan, maksudnya dengan kamu Allah Ta'ala akan angkat sebahagian kau. Allah akan tinggikan sebahagian kau. Jadi kau yang beriman lah. Dan Allah akan hinakan kaum yang lain, yang kaum kafir lah. Sebab tu dia jadi panglima kan, pergi takluk mana Mesir dan sebagainya kan. Selepas tu, sebab nanti kita sakit berat, dia ingat dia kata dia nak mati lah. Hatta syafaitu ala al-maut, dia kata masa nak mati. Tapi Nabi kata yang akan mati Sa'ad juga, tapi Sa'ad bin Khawlah. Okay? Maknanya Nabi kata yang mati Sa'ad bin Khawlah, kamu Sa'ad bin Waqqas tak mati lagi. Jadi masa tu, okay, Nabi SAW ziarah dia, ja'ani ya'uduni. Nabi berziarah itu min waj'in istadda bi, dia sakit yang berat lah, dia kena sakit teruk berat ni. Faqultu ma balagha bi ma tara, telah sampai kepada saya sakit yang kau nampak ni Rasulullah, sakit sungguh ni. Wa ana dzu malin, tapi saya ada harta, saya orang yang berharta. La yarithuni illa ibnati, maksudnya anak perempuan seorang ada, tak ada lagi anak lelaki, tak ada lagi. Bawa ada seorang anak perempuan. Dia kita tidak mewarisi harta saya melainkan seorang anak perempuan saja. Kan maknanya hadis panjang. Boleh tak saya sedekah semua harta saya? Ya? Nabi kita tak boleh. Tak boleh. Habis itu dia kata 2/3 boleh tak? Tak boleh. Setengah? Tak boleh. Sepertiga banyak. Nabi kita sepertiga banyak. Kau tinggalkan waris kau dalam keadaan kaya, senang. Lebih baik bila kau tinggalkan mereka yatakaffafuna nas, meminta pada manusia. Minta korang ni. Ayah dulu kaya. Ayah saja kaya, saya tak kaya. Gitu. Ini cerita hari ni panjang lah. Patut Nabi bagi dia boleh bersedekah ataupun wasiat pada harta benda kita ni ketika kita nak sakit mati lah. Kalau masa kita sihat ni tak ada kisah. Masa sihat tak ada masalah, masa sakit ni
Nak mati ni maknanya harta tu dekat-dekat nak jadi harta waris lah. Cuma tak mati lagi lah. Tengok nyawa lagi dah. Nyawa lagi tak dapat lagi lah. Kalau harta mak tu dia bagi mati cepat sikit. Kan dapat harta. Dia. Jadi maknanya masa kita sakit tu, kita nak bagi sana bagi sini boleh, tapi sepertiga aja. Lebih tu tak boleh lah. Itulah dia. Hadis muttafaqun alaih. Masa hidup sekarang ni tak bagi semua harta kita, bagilah. Ambil lah semua harta aku yang ada. Habis korang makan apa? Aku kerja lain lah. Aku cari lain. Contohnya terus salah lah masa hidup. Baik. Jadi penjelasan hadis itulah maknanya boleh bagi orang sakit, dia nak kata aku sakit ni, sakit teruk ni ya Rasulullah, saya teruk sakit ni. Sa'ad bin Waqqas dia kata kepada Nabi SAW kan, setelah sampai pada saya sakit ya Rasulullah, nampak ni memang sakit sungguh ya Rasulullah. Begitu. Baik, wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, kita baca tadi ya, wa an al-Qasim bin Muhammad qala, dia kata qalat Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa ra'sah. Mana hadis ni panjang sebenarnya, di Nawawi dia ambil yang apa nama pendek ni. Kisah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, malam tu Nabi giliran di rumah Aisyah, Nabi tidur, lepas tu Nabi tengok tunggu tu, Nabi tengok Aisyah macam tidur nyenyak, tapi Aisyah tak tidur pun. Nabi sallallahu bangun pelan-pelan, dia ambil sandal dia, kan, pakaian dia, dia jalan pelan-pelan, dia keluar, tutup pintu pelan-pelan, dia keluar. Kak Aisyah dia tengok Nabi sallallahu, dia pun bangun ikut kan, mana ikut Nabi sallallahu. Nabi apa nama, dia jalan ke belakang kan, tengok Nabi ke mana. Tengok Nabi pergi ke bangkai. Lepas tu Nabi angkat tangan. Lepas tu Nabi pun balik ke rumah dia. Jadi maknanya Nabi balik, bila Nabi pusing balik, Aisyah pun pusing balik. Kan? Nabi bilang jalan cepat, Aisyah jalan cepat. Kan? Jadi Nabi lari anak, dia pun lari anak. Sampai dia masuk dalam rumah, dia masuk rumah dulu lah. Dia tarik selimut dia, tapi dia tercungak-cungak. Yang Islam tanya apa nama, apa kenal rumah Aisyah, tak apa dia kata. Kamu nak beritahu yang di atas nak beritahu. Dia pun dia kata gini tu pada suatu tepuk dada dia kan. Dia kata tadi Jibril datang panggil aku. Dia tak masuk sebab bila masa kamu tidur kamu dah kan nampak orang semua, dia tak masuk. Dia panggil aku, Tuan Muhammad pergi dan doakan untuk orang di Baqiyah. Kan? Tu cerita dia. Lepas tu apa nama? Aisyah kata, wa ra'sah, sakit kepala. Aisyah kata, Nabi SAW kata, bal ana wa ra'sah, bal bahkan aku yang sakit kepala. Nabi SAW. Tapi kamu, Nabi kata, kalau kamu mati, aku yang akan mandikan kamu, akan kafankan kamu, solatkan kamu, dan kebumikan kamu. Aisyah kata, aku rasa hari itu kau sedang seronok dengan isteri lain lah. Kan? Cemburu tadi kan? Itu kisah dia tadi. Hadis panjang. Di sini An-Nawawi dia ambil yang potongan dia sesuai dengan bab ni lah. Bahawa Nabi SAW pun sebut, bal ana wa ra'sah, bahkan aku yang sakit kepala. Jadi kita boleh sebut sakit kepala, kan? Boleh. Maknanya harus. Jadi ya, mengerang tu maknanya, mengerang tu pasal apa? Pasal kita dia panggil apa? Macam tak reda. Mengerang sakit biasa tak ada masalah. Cuma bila timbul rasa macam tak reda tadi kan. Ya Allah, aduh kan. Memang dia sakit sungguh. Bukan dia rasa dia sebut tak reda tu, dia sebut perkataan tu dia tak reda. Kan? Suara tu akan keluar daripada kita. Sakit tadi kan. Dia bukan dia mengeluh dengan sebab sepaklah aku sakit ni. Kan dah lama dah sakit, macam-macam ubat makan tak lega-lega lagi. Itu tak boleh. Kan? Selalu yang orang sabar. Kita tengok saya dia dua kan. Kita sampai sabarlah. Alhamdulillah sabarlah ni. Kita tahan sabarlah ni kan. Gitu. Tapi kalau dia maksudnya dia lah, dia bunyi tengok. Dia bunyi tadi kerana apa? Kalau cara macam mengeluh, tak reda. Ini salah. Oh gila, tak ada pahala. Sakit itu pahala. Sakit itu pahala. Kan?
Lagi lama sakit, lagi banyak pahala. Dan bila dah pahala banyak, tak ada dosa dah. Okay? Jadi mana pahala dah banyak, maka dia akan padam, kikis dosa-dosa tadi, dosa. Sebab tu lagi lama orang sakit, lagi banyak dosa dia terpadam. Sakit dunia tak apa, jangan sakit akhirat. Tapi kita minta dua-dua tak sakit lah. Dunia kita tak nak sakit, akhirat pun kita tak nak sakit. Ya, tapi kalau ditakdirkan, macam itulah ketetapan dan ketentuan Tuhan kepada sebahagian kita kan, bahawa dia kena sakit. Dan Allah tetapkan dia macam tu. Bertahun-tahun sakit kan, masuk Power kan. Tak mati-mati lagi kan. Ada seorang sahabat, saya pun tak tahu tak putus hubungan. Dia belajar dulu dari Pakistan juga lah. Dia masa balik Malaysia ni, dia aktif sukan. Di sana pun aktif sukan je. Balik dia main badminton. Smash jatuh-jatuh tak bangkit lah. Main badminton kan, jatuh terus. Tak tahu lah asal masih hidup lagi kot. Dulu ada juga ada dapat nombor dia, tapi tak cakap pun. Dia macam koma kan, masuk susu je kot hidung, mulut tu lah. Umur lebih kurang sebaya lah, macam tu. Sakit lama. Ada kawan pula, dia tahu dia kena kanser darah, dah stage 4 dah, 2 minggu itu. Lepas dia tahu tu, senang elok yang kita telefon apa semua. Dia beritahu aku dah stage 4 dah, kanser darah. Ya ke? Dia nak pergi hospital dah. Hospital Ampang. Jadi maknanya, betul malam dia tu begitu, malam nak ditidurkan. Kita tak sempat jumpa dia lah. Kawan kita telefon lah, tak jauh mana pun dekat Ulu Kelang lah. Malam pukul 11 dapat berita meninggal. Dalam lebih kurang 2 minggu itu dia tahu dia sakit, kena kanser darah, meninggal. Nak cerita orang ni, ada yang sakit lama, ada yang sakit sekejap, ada yang tak ada sakit apa-apa. Sembang elok dengan kita dan sebagainya kan. Bangun subuh, isteri dia kejut, goncang, satu badan goncang, keras lah, mati dah. Nanti dia tidur dah mati dah. Bagi esok baru isteri dia pun sedar, tak ada sakit apa pun. Jadi doktor nak buat sakit apa? Buat sakit jantung lah. Sebab jantung lah, bila dah tak gerak, jantung ni habis lah. Ada tu sakit jantung, tak ada tekan, tulis mati saja macam tu kan. Macam itulah. Jadi macam-macam cara kita ni kan, kita tak tahu macam mana. Ada orang sakit, tapi orang sakit ni itulah, dia ada peluang tu lah bila dia orang berilmu. Kadang-kadang kita nak kena ada orang ingat dengan kita, beritahu dekat kita, kita lupa. Masa kita lupa tu, tak jadi pahala, jadi dosa. Salah kawan tu, salah kawan ni, salah ke makanan tu salah semua. Makanan yang salah, kita tak salah. Ni lah makan banyak sangat ni. Salah vaksin. Ini vaksin salah ni. Tak apalah. Baik. Jadi hadis menganjurkan tentang apabila seorang nak cerita bahawa apabila seorang tadi dia lebih kuat ibadah dia, ataupun akrab, lagi dekat dia dengan Allah Ta'ala, lagi dekat dia dengan Tuhan, maka bala dia, bencana, musibah dia lagi besar. Sebab apa? Sebab pahala dia jadi lagi besar. Dan Nabi yang salah lah. Pahala dia mana sama dengan pahala kita? Tak ada. Tak sama dengan umat dia pahala dia. Itu dia Nabi SAW. Hadis juga menganjurkan bahawa dianjurkan kita, disunatkan kita bermesyuarat lah dengan orang yang berilmu untuk tulis wasiat ni. Boleh tak tanya ustaz, saya nak tulis wasiat ni, boleh ustaz tanya. Sebab kita ilmu kan. Sebab apa? Supaya wasiat itu ada kebaikan, ada pahala dan maslahat untuk orang yang mati dan untuk waris dia. Baik.
Bab seterusnya, bab talqin al-muhtadar la ilaha illallah, mengajarkan la ilaha illallah kepada orang yang nak mati ni, bukan orang yang dah mati. Orang halal kubur tak ada dah. Daripada ditalqin orang mayat dalam kubur tu kan, tak ada kubur, orang dalam kubur tak dengar dah. Dia tak dengar. Habis tu dia dengar. Dia dengar perkara-perkara yang Allah Ta'ala bagi dengar ya. Apa dia? Yang dia boleh dengar? Dia boleh dengar bunyi tapak kaki kita bila kita balik. Orang yang pergi kebumikan dia tadi kan, bila dia mendengar bunyi derapan kaki sahabat-sahabat dia yang balik meninggalkan dia. Itu ya. Hak bagi salam. Bagi salam bukan Nabi kata dia pun dengar kita salam kita. Nabi tak kata sunnahnya bagi salam. Okay? Nabi tak kata sunnah bagi ahli dalam kubur untuk menjawab salam. Ya, mana dia pun bukan semestinya dia jawab salam kita. Habis itu Nabi yang salam, itu khusus bagi Nabi salam. Kita bagi salam, selawat dan salam kepada Nabi kan, di mana saja kita berada, Allah akan sampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang besar ni tak ada. Dia di barzakh. Barzakh ni macam dinding benteng. Macam kita lah dunia ni kan. Kita bukan tahu apa lagu sebelah tu. Orang ada kelas kat sebelah tu, kita pun tak tahu subjek apa. Jadi mereka dengan keadaan mereka, kita dengan keadaan kita. Cumanya mereka ni mengharap daripada kita, kita tak mengharap daripada mereka. Kita nak mengharap apa daripada mereka? Tak ada harap apa pun. Kan Nabi minta doa di kubur dan sebagainya, semua benda kesyirikan, minta hanya pada Tuhan. Dia minta pada orang kubur tu. Macam pokok sebagian pokok sufi ni kan, disujud pada kubur, minta pada wali itu, minta pada wali ini. Ini dia. Minta hanya pada Allah Ta'ala. Jadi ada pun orang yang mati ya, dia tunggulah doa kita, anak-anak dia, apa semua kawan-kawan dia doakan untuk dia. Sebab tu Allah Ta'ala ajar kita doa untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang dah meninggalkan. Rabbana ighfir lana. Ayat Quran surah apa sampai ingat? Masya Allah, Al-Hijr ayat 10. Sudah pernah ingat? Ya. Okey. Ya. Hijr. Bukan surah Al-Hijr, surah Al-Hasyr. Al-Hasyr. Tak apa. Okay. Markah tak potong lah. Ayat 10. Ayat 10 kan. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Tuan, ni Tuhan ajar kita doa untuk kita, untuk kawan-kawan kita yang telah meninggal, saudara-saudara kita. Nak sebut nama seorang-seorang, letihnya ramai kawan kita ni. Adik kita pun 7-8 orang lah. Kan? Sepupu-sepupu kita lagi, dia nak sujud lama-lama kan, nak doa seorang-seorang. Jadi gitu. Dan orang-orang yang datang selepas mereka yang dah meninggal lah, yaqulun, mereka berkata, Rabbana, Tuhan kami, ighfir lana, ampunkanlah bagi kami, wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, yang mereka itu beriman. Wala taj'al, dan janganlah kau jadikan fi qulubina, dalam hati kami, ghillan, rasa dengki, lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Rabbana, Tuhan kami, innaka raufur rahim, Engkau Maha Rauf, penyantun, Rahim lagi Maha penyayang. Ini ayat Quran.
Tak boleh baca dalam sujud. Jadikan dia doa sebab kita takwilkan, tafsirkan dia sebagai doa lah. Allahumma ya Allah, Allah ighfir li wa li walidayya wa li ikhwani al-muslimin al-muslimat. Maknanya kita boleh takwil, tafsirkan ayat ni jadi doa. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Ya Allah, ampunkanlah aku, ampunlah mak ayah aku, ampunkanlah saudara-saudara aku, muslimin, muslimat, mereka beriman kepada-Mu. Jauhlah mereka daripada siksa kubur. Selamatkanlah kami dunia akhirat. Boleh doa dalam sujud kita. Mana dia lah ketika solat kan, mana doa paling makbul, paling baik ketika sujud dalam solat lah. Lepas solat berdoa boleh tak? Boleh. Tapi yang terbaiknya ketika dalam solat. Tapi doa masing-masing lah, bukan doa jama'i dalam. Baik. Hadis ni Al-Mu'adz radhiyallahu anhu qala Rasulullah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kataan dia, Nabi kita, la ilaha illallah, dia pasti akan masuk syurga. Hadis Abu Sa'id bawah tu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah orang yang nak meninggal, yang hampir meninggal di kalangan kamu la ilaha illallah. Bukan orang yang dah mati orang yang hendak meninggal. Mautakum, orang yang hampir mati di kalangan kamu. Sebab orang yang mati tak dengar dah. Masa nak mati tu kita ajar dia la ilaha illallah. Itulah dia. Baik, kita sampai sini. Kalau saya nak sambung dengan tazkirah sedikit, 20 minit tazkirah Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.